Good morning class. Okay, cikgu hari tu dah terangkan the formula of integration by parts. Okay, so masih ingat lagi tak formulanya integration by parts, iaitu kita akan ada integration of, okay, yang satu itu kita consider sebagai f prime x, okay, and the other one will be fx. Okay, fx iaitu hasil darab di antara dua function. So satu ni kita akan consider sebagai f prime x, the other one is capital Fx dx. Okay, jadi hasilnya kita akan dapat, okay, dekat sini adalah dia akan jadi f. Okay, maksudnya kita akan integratekan satu function. Lepas itu kita akan kekalkan function yang ada di sini. Okay, ataupun kalau katakan secara detailnya ialah dekat sini kita akan dapat fx, kemudian dekat sini kita kekalkan dulu fx ini, kemudian kita akan tolak integration of, okay, kita masukkan function yang kita dah integrate tadi, and then jangan lupa kita akan differentiate the capital F. Okay, so this is the formula for integration by part, ataupun ringkasnya cikgu biasa tulis FF tolak dengan integration F prime. Okay, so mungkin kita akan pergi kepada module exercise 8. Cikgu akan buat few questions lah. Okay, contoh macam soalan nombor 12 saya akan buat beberapa soalan saja yang agak complicated. Katalah x kuasa 2 dengan sin x dx. Okay, so kalau katakan x dengan 3 go, and then kita akan memilih yang ini sebagai function yang kita nak differentiate, sebab nak differentiate x itu lebih mudah lah. So saya ambil ini sebagai capital F, manakala yang ini adalah f prime. Okay, jadi hasilnya dekat sini kita akan dapat nanti dia adalah ataupun saya buat kat bawah lah ya. Okey, sini adalah FF tolak dengan integration FF prime. Okey, so dekat sini apa kita punya F? F ini kita akan integrate sin. Okey, so kita akan integrate sin. So ini adalah saya punya F prime tadi. So now untuk dapatkan F di sini saya akan integrate sin. So integrate sin kita akan dapat cos negative, dia adalah negative cos x. Okay, kemudian saya darab balik dengan saya punya capital F, darab saja. Okay, jangan buat apa-apa dulu, darab saja dengan x squared, kemudian tolak integration. Kita terus masukkan yang kita dah integrate tadi. Okay, masukkan dahulu, masuk sahaja. Okay, nanti kemudian baru kita deal dengan dia punya sign. Okay, dia punya tanda positif negatif kan. Macam ni ada negatif cos x, so cikgu ambil yang ini masuk terus kat sini. Okay, kemudian saya akan differentiate yang di sini. Okay, darabkan dengan 2x dx. Okay, kemudian baru cikgu deal dengan sign. Okay, so dekat sini to make it nicer, then kita akan buat negatif x kuasa 2 cos x dekat sini, kemudian tolak menjadi tambah. Okey, 2 keluarkan letak di luar. So dekat sini tambah 2 integration, kita ada x di sini so 2 sahaja yang kita bawa keluar. Okey, so dekat sini masih ada cos x dx. Then we have another integration by part here. Okay, jadi sama juga, yang ini cikgu ambil sebagai f, yang ini adalah f prime. So kita akan start lagi sekali, x kuasa 2 cos x, kemudian tambah 2. Okay, mungkin saya perlu buat bawah sikit supaya ada ruang kat sini. Jadi ini samalah dengan negatif x kuasa 2 cos x, kemudian tambah 2. Okey, yang kurungan besar ini for another integration by part. Okey, jadi sekarang yang mana yang saya nak integrate? So yang ini yang saya nak integrate. So kalau saya integrate cos, saya akan dapat sin. Okey, jadi saya letak dekat sini sin x. So this is my f ni lah.
buat lagi lah macam tu. Okey, integrate ni letak di sini, kemudian kita akan darabkan dahulu dengan X, okey, kemudian tolak integration, sama juga So yang ini nanti kita letak di sini Ini adalah sin X tadi. Okey, kemudian kita bezakan di sini. So sini dapat 1 dx. Okey, kemudian kita tutup kurungan. Okey. So finally kita akan dapat X kuasa 2. Sini adalah cos X. Jadi yang dekat sini kamu akan darabkan macam kembangkan lah 2 ni kita akan darabkan dengan di sini. Ada 2 function di sini, kemudian satu lagi kita darabkan dengan yang di sini. Okey. So dekat situ saya akan dapat tambah 2x sin X. Okey. Kemudian yang dekat sini overallnya sebab kat sini tolak, so tolak 2 integration sin X dx. That's why masa akhir ni nanti X kuasa 2 cos X ni tadi cikgu tulis dulu 2x sin X, kemudian kita akan integrate yang ini, so kita akan dapat negative cos. Integrate sin kita akan dapat negative cos, so overall kat sini jadi tambah lah. 2 cos X tambah C. So itulah jawapannya, iaitu dekat dalam ni cikgu dah factorize lah. Kita ada X kuasa 2, kemudian kat sini ada 2X tolak dengan cos X, kemudian tambah dengan 2 cos X tambah C. Okay, boleh refer lah kepada jawapan tu oh sorry, this one not yang ini saya sudah gabungkan tadi. Sorry ini tadi dah gabungkan 2 tambah 2x sin X tambah C. Tak ada apalah, ini just macam factorize. So jawapan sampai sini dah betul lah, iaitu negatif X kuasa 2 cos X tambah 2x sin X tambah 2 cos X tambah C. Yang itu satu contoh. Saya padan dulu. Kita akan buat nanti beberapa contoh lagi lah, supaya kamu tak tersilap dengan dia punya sign. Kita tengok nanti beberapa soalan. Macam soalan nombor 13. Kita ada integration X kuasa 2 E kuasa 2X dx. So yang ini sama juga. Kalau X dengan eksponen, yang ini macam biasalah, kita pilih yang ini sebagai untuk kita differentiate, manakala yang ini untuk kita integrate. Jadi sekarang dalam kepala kamu mesti ingat yang kamu akan integrate E kuasa 2X tu. Jadi hasilnya kat sini nanti adalah FF tolak integration FF prime. So apa yang kita nak integrate tadi adalah yang di sini. E kuasa 2X. So integrate yang itu dapat per 2. Jangan silap mana satu yang nak integrate, mana satu yang nak differentiate. Kemudian kita darab dulu dengan kita punya F. Tak ada buat apa-apa. Darab dahulu, kemudian tolak integration. Okey, masukkan yang kat depan ni yang kita dah integrate tadi, iaitu E kuasa 2X per 2. Kemudian darab, kemudian kita akan differentiate yang di sini pula. Darabkan dengan 2X dx. Jadi buat dahulu step yang ini supaya kita dapat markah untuk method mark lah for integration by part. The correct method for integration by part. Lepas itu baru kita ringkaskan lah. Macam ni kita ada X kuasa 2 per 2. E kuasa 2X. Kemudian dekat sini cikgu akan cuba ringkaskan. So tolak integration, kita ada lagi X darab dengan E kuasa 2X dx. So kat sini timbul lagi sekali integration by part. Tak apa. Macam biasa, yang ini kita pilih untuk kita differentiate, yang ini kita pilih untuk kita integrate. Alright. So X kuasa 2 per 2, E kuasa 2X ni kita salin balik sahaja. Kemudian tolakkan. Dekat sini kita akan ada yang mana satu yang kita nak integrate, yang ini juga.
Integrate yang itu kita akan dapat ini. Okey, kemudian kita darab balik dengan capital F ni tadi. Okey, ini capital F nya. Okey, manakala ini adalah F prime. Kemudian tolak integration. Okey, masukkan terus yang kat depan ni. Yang kat depan ni terus dimasukkan per 2. Kemudian kita differentiate yang ini dapat 1 lah. Maknanya habislah kat situ. Okey, dx. Okey. Then x kuasa 2 per 2 kan, e kuasa 2x. Kemudian barulah yang ini kita tolak kan. Tolak factorizekan dia. Sini jadi tolak 1 per 2 1 per 2 e kuasa 2x. Okey. Ada x ada x. So tolak x per 2 lah. Okey, tolak x per 2 e kuasa 2x. Kemudian dekat sini tolak jadi tambah. Okey, tambah tapi masih ada lagi integration ataupun kita boleh keluarkan tolak kemudian ada 2. So maksudnya tambah 1 per 2 integration ini dx. Okey. Yang ini cikgu cuma buka kurungan dahululah. Okey, so finally kita akan dapat yang ini per 2 e kuasa 2x. Kemudian tolak x per 2 e kuasa 2x. Okey. Kemudian yang ini dia akan jadi 1 per 2. Okey, kita integrate e kuasa 2x ni dapatlah e kuasa 2x per 2 tambah c. So baru lengkaplah kita punya integration. So you all can factorize lah. Okey, apa-apa yang perlu di factorize. Okey, kalau tak payah factorize pun tak apa. Okey, just leave it like this. X per 2 e kuasa 2x kemudian tambah dengan e kuasa 2x tambah dengan 1 per 4 kan. E kuasa 2x tambah c. Okay. So that one will be x kuasa 2 per 2 e kuasa 2x. Alright. Kemudian tolak dengan 1 per 2x e kuasa 2x tambah dengan 1 per 4 e kuasa 2x tambah c. Okay. So itulah jawapan. Okay. Kemudian untuk soalan nombor 14. Okay, soalan 14. Kita tengok 14 iaitu ada integration. Ini ada ln x kuasa 2 dx. Okay. Jadi yang dekat sini cikgu boleh tulis ini sebagai integration. Ln x kita darabkan dengan ln x dx. Okay. Jadi maksudnya dua-dua ada ln. Okay, jadi kita pun dah tak ada pilihan lain. Okay, satu kita akan integrate dan satu lagi kita akan differentiate macam biasalah. Okay, jadi masalah yang dekat sini lah masalahnya ialah bila kita nak integrate ln. So the problem is we want to find this small f, then sepatutnya kita kena integrate ln. Jadi kita terpaksa buat macam satu step tambahan. Yang sebelum ni cikgu pun ada tunjuk tentang integration untuk ln x ini pun kita akan buat menggunakan integration by part, iaitu 1 darab dengan ln x dx. Jadi okay. So yang ini kalau x dengan ln, so kita akan pilih yang ini sebagai capital F yang kita nak differentiate, yang ini adalah small f prime yang kita akan integrate. So sekarang saya akan hasil yang ini integration by part yang ini. Jadi ini adalah sebahagian daripada yang kita nak selesaikan di sini. Okay, so hasilnya dekat sini ialah kita akan dapat you integrate di satu dapat x, kemudian darab balik dengan ln x, tolak dengan integration. Masukkan x tadi yang kita dah integrate. Lepas itu kita akan bezakan this ln x, darab dengan 1 per x dx. Jadi ini cancel jadi satu lah. So kita dapat x ln x tolak dengan integration satu adalah inilah. So kita dah dapat integration untuk ln x. Jadi kita akan gunakan benda ni untuk dapatkan hasil yang di atas. Maksudnya yang ini tadi akan sama dengan kita akan masukkan f tolak dengan integration f prime. Jadi apa hasil kat sini yang kita dah integrate ni tadi panjang-panjang ni. So kita akan tuliskan x ln x
Okey, tolak X. Okey, tambah C ni nanti kemudian kita bawa sekali harung lah. Tak payah tulis di sini. Ambil yang ada variable sahaja. Kemudian kita darab balikkan dengan dia punya capital F ni tadi. Okey, sini adalah darab dengan ln X, tolak dengan integration. Okey, yang bahagian ini kita salin semualah. Okey, yang kita dah integrate tadi, X ln X tolak X. Okay. Kemudian cikgu akan bezakan this ln X. Bezakan ln X, kita dapat 1 per X dx. Okey, tulis dahulu supaya kita dapat method mark di sana. Okey, kemudian macam biasa ln X ni kita boleh letak kat depan. Ya, dia adalah hasil darab sahaja. Okey, kemudian yang ini kita akan ringkaskan lah. Both function ini kita akan divide by X. Okey, so yang ini tinggal apa tu? Tolak integration. Dekat sini kita ada ln X sebab dah hapus dengan X kat sini. Kemudian tolak 1. Tolak 1 dx. Okey, jadi sekarang ini adalah ln X tadi, salin balik sahaja. Tolak dengan X. Okey, kemudian tolak dekat sini integration untuk ln X, kita ambil balik yang inilah. Okay, kita akan ada X ln X tolak X. Tak perlu masukkan C seperti biasa. Okey, ini masih ada tolak. Yang ini tolak jadi tambah kan. Okey, so yang ini bila kita integrate, yang ini dapat X. Jadi kat situ ialah tambah X. So hujung sekali kita letak tambah C. Okey, jadi yang ini kita akan expand macam biasa, expand iaitu X. Jadi kita akan ada ln X. Okey, kat sini ada kuasa 2 tolak dengan X ln X. Kemudian kita ada sekali lagi tolak X ln X. Okey, so dekat sini dia akan menjadi tolak 2X ln X. Kemudian dekat sini tolak ini dia akan jadi tambah X. Tambah X tambah X, so dapat tambah 2X tambah C. Okay. So itulah jawapan untuk cuma akhirnya nanti kita boleh tulis lah sebab selepas ln ini is always in the modulus sign lah. Okay. Tolak dengan 2x ln, supaya kita nak mengelakkan kesilapan, kita boleh tulis tanda modulus ini dekat jawapan yang terakhir ni lah. Okay. Put the modulus sign. Okay. Kemudian tambah dengan 2x. Okay. Tambah C. So that's the final answer. Okay. Kemudian apa lagi yang kita ada dekat sini? Okay. Cikgu tengok lagi. Okay, kemudian yang seterusnya tu soalan nombor 15. Soalan nombor 15. Okay, kita ada integration untuk ln 1 tambah X. Okay, yang ini pun sama juga. Kita akan tulis dia sebagai 1 darab dengan ln 1 tambah X dx. Okay, yang ini sebagai benda yang kita nak differentiate. Okay, yang ini yang kita nak, yang ini yang kita nak integrate, yang ini kita nak differentiate. Jadi dia cuma terbalik untuk gabungan di antara X dengan ln something. Okay, so dia terbalik lah sebab lagi senang kita nak differentiate ln berbanding kita nak integrate dia. Okay, jadi hasilnya of course F tolak dengan integration F prime. Okay, integrate yang ini. Integrate yang ini kita akan dapat X. Kemudian saya tulis balik, darab balik dengan ini 1 tambah X tadi. Okay, tolak dengan integration. Okay, simply write ini tadi. Kemudian saya bezakan saya nak bezakan ln 1 tambah X. So hasilnya bila kita bezakan ln fx, kita akan dapat f prime x bahagi dengan fx. So kat sini bila saya bezakan ini, saya dapat 1 bahagikan dengan x tambah 1 lah. Okay, jadi dx. Okay, jadi di sini dia akan jadi 1 tambah x ni tadi. Okay, kemudian tolak integration x per x tambah 1 dx.
Okay. So dekat sini sekarang kita akan ada satu improper fraction. Kita tak boleh nak apply terus formula yang integration f prime x bahagi dengan fx. So yang ini kamu kena buat long division dahulu. Okay. Long division maknanya kamu akan ambil, kita try simplify, x kita nak bagikan dengan x tambah 1. Jadi ini darab 1, so kita darab dua-dua ni, x tambah 1 di sini, and then kita tolakkan. Ni hapus, so tinggal tolak 1. Jadi maksudnya hasil dekat sini dia adalah 1 tolak 1 per x tambah 1. Okay, so itu hasilnya. We are going to put it here. Okay, kemudian baru kita integrate. Tolak integration. So dekat sini adalah 1 tolak 1 per x tambah 1 dx. Okay, macam tu. Okay, so dekat sini ulang sahaja. Okay, kita kekalkan sahaja yang ini. Kemudian tolak ini bila kita integrate jadi tolak x. Kemudian tolak-tolak ni dia jadi tambah kan. Okay, tambah. Kalau kamu check dekat sini dia sudah dalam bentuk f prime x bahagi dengan fx. Sebab bezakan dekat bawah ni memang dapat 1. Jadi ini adalah hasilnya adalah ln integration of f prime x bagi fx kan. Okay. So x tambah 1. Okay, masa ni tadi kita tak boleh gunakan f prime x bahagi fx. Tapi bila kita dah pecahkan dia kepada nombor bercampur dan baki ni, partial fraction dia, so this part kita dah boleh gunakan f prime x bahagi fx. Okay, so that we can apply integration for that. Dia jadi ln fx kemudian tambah c. Okay. Jadinya yang inilah hasilnya. Ln, kemudian kita ada ln ini kan. Okay, jadi kamu boleh factorize ln 1 tambah x ni, take it out. Okay, kemudian kita boleh keluarkan sebutan yang tak samanya lah, x tambah 1. Okay, kemudian kita ada tolak x tambah c. Okay, so that one will be the final answer lah. Ln x tambah 1 boleh keluarkan. Kalau katakan ni kamu nak buat dalam modulus sign, boleh buat lah. Okay, masa last kali ni boleh tulis sini adalah x tambah 1 kemudian tolak x tambah c. Okay, so yang itu adalah beberapa soalan. Jadi nanti untuk soalan nombor 16, integration x squared dan ln x. Jadi sama juga kamu pilihlah ln x tu untuk kita differentiate. Okay, kemudian x kuasa 2 tu untuk kita integrate. Okay, so nanti x kuasa 2 tu bila kita integrate dapat x kuasa 2 per 3. So kalau kita differentiate ln x, kita dapat 1 per x. Okay, so nanti last cikgu akan tunjuk yang soalan-soalan yang seterusnya lah. Okay.